Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jika engkau tahu bahawa dunia ini nanti akan memotong-motongmu, tentu engkau tidak mahu memintanya. Jika batinmu terdidik pada jalan Allah, nescaya dunia akan tunduk kepadamu. Racunnya minumannya, dia, yakni dunia, nampaknya semua manis, tetapi kesudahannya pahit. Sehingga apabila dia, yakni dunia, telah memikat hatimu dan berada di bawah sayapnya, dia akan bertukar menjadi racun yang bakal membunuhmu. Adalah orang-orang yang terdahulu, yakni para salafus soleh, dapat membezakan antara lintasan-lintasan hati sebelum mereka memutuskan diri untuk menyendiri di sudut-sudut rumah. Oleh orang yang tidak dapat membezakan di antara lintasan-lintasan nafsu dan syaitan dengan lintasan hati, bagaimana terdorong lintasan syaitan itu untuk membuat maksiat dan kesalahan, dan dengan berfikir pada asalnya dan membuat maksiat pada cabangnya, dengan lintasan malaikat yang mengajak berbuat ketaatan serta amalan-amalan yang soleh. Pernah dikatakan kepada Hallaj ketika dia hendak disalib, yang dia dibunuh, beri aku pesanan, katanya, jaga nafsumu. Jika engkau tidak menunggangnya, kelak dia, yang nafsumu, akan menunggangmu. Jika engkau mau minum dengan raja-raja, hendaklah engkau pergi ke tempat reruntuhan, di tanah-tanah lapang dan di hutang rimba, sehinggalah datang kesedaran dirimu dari mabukmu, supaya engkau tidak membocorkan rahsia-rahsia mereka. Kelak dia akan membinasakanmu. Sebab itulah kejauhan mereka lebih utama dari adanya mereka di tengah-tengah kamu. Muslimin dan muslimat sedang penonton rahmati Allah sekalian, perbahasan kita dan juga tajuk kita pada pagi ini yang masih lagi berkait bagaimana membina agama kita dengan asas ketakwaan yang kuat. Dan kita telah jelaskan tentang pentingnya ikhlas, pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menceritakan sebab-sebab yang menghalang keikhlasan, yang menghalang ketakwaan. Antara sebab itu ialah dunia, yang menjadikan manusia kurang ikhlasnya, bahkan mungkin hilang ikhlasnya, yang menjadikan manusia kurang takwanya, bahkan mungkin hilang takwanya. Maka dunia yang kita tinggal di sini, yang kita diami sementara sebagai satu persinggahan untuk kita mengutip kebaikan-kebaikan, melaksanakan ketaatan-ketaatan, untuk kita bawa bersama-sama dengan kita menuju ke tempat abadi kita, yakni akhirat. Maka manusia di dalam dunia ini ada beberapa jenis. Sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Qudamah rahmatullahi alaihi, itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama, yang hidup di dunia ini sibuk melakukan kebaikan, sibuk mengumpulkan segala
mutiara-mutiara yang bernilai untuk dibawa pulang bersama-sama pergi ke akhirat. Yang sesekali mereka penat, mereka tidur seketika, kemudian mereka bangun, mereka meneruskannya. Maka ini yang disebut oleh Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبَ. Bila selesai satu perkara, bangun bangkit untuk meneruskan yang lain pula. Maka ini kehidupan golongan pertama, sibuk. Golongan yang kedua ialah golongan yang menghabiskannya dengan berseronok, dengan segala makan minumnya, segala tempat hiburannya, dan segala perkara-perkara yang mengikut syahwat mereka. Kerja mereka makan, jalan, berhibur, meraung satu dunia, menikmatinya, bersukaria. Yang mereka tidak mahu bermusuh dengan siapa-siapa. Mereka hanya ingin menikmati keseronokan hidup. Lalu mereka mengumpulkan kawan-kawan yang dapat berseronok sama mereka, dengan segala hiburan dan sebagainya. Maka golongan ini lalai, tidak tahu apa matlamat hidup, tidak tahu apa destinasi seterusnya, tidak tahu tentang hisab dan perbicaraan. Golongan yang ketiga pula ialah golongan yang sibuk melanggar perintah Allah. Segala perintah Allah dilanggarnya, memusuhi agama Allah, memusuhi segala apa yang ada dalam syariat. Golongan yang terus menghina orang lain, khususnya orang-orang yang mentaati Allah. Lalu mereka ini mencabar, sombong, punya sifat-sifat yang buruk. Maka ini tiga golongan. Satu golongan yang sibuk dengan taat, satu golongan yang lalai dan sibuk dengan dunia, satu golongan yang terus menceroboh segala larangan Allah Ta'ala. Ketiga-tiga golongan ini akan dikembalikan kepada Allah. Adapun golongan pertama, maka mereka berbahagia. Adapun golongan yang kedua, mereka menyesat dan menggigit jari. Dia melepaskan peluang yang banyak. Lalu mereka meminta pada Allah untuk pulang semula, untuk melakukan amal soleh. Adapun golongan yang ketiga, mereka menunggu akibat hukuman yang begitu dahsyat dari kejahatan mereka. Baik, ini tiga golongan yang ada atas dunia. Golongan pertama yang selamat, yang kedua yang binasa. Walaupun bentuk kebinasaan mereka berbeza, tapi mereka binasa. Oleh kerana itulah bila Nabi SAW mengingatkan tentang bahaya dunia sehingga lupa akhirat, bahaya dunia sehingga lupa Allah, bahaya dunia sehingga lupa tentang akibat, bahaya dunia sehingga lupa tentang hisab, bahaya dunia sehingga lupa tentang syurga dan neraka, bahaya dunia sehingga lupa kepada kehidupan yang abadi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, bila Nabi SAW menyatakan ad-dunya mal'unatu, bermula dunia itu sifatnya dilaknat oleh Allah, illa zikrallah wa mawala au aliman au muta'alliman. Dunia itu asasnya, sifat utamanya dilaknat oleh Allah, melainkan orang yang berada di dunia ini yang mengingati Allah, atau yang mentaati Allah, atau yang mengajar manusia untuk mengenali Allah, atau yang belajar untuk kenal Allah, lalu mematuhi segala perintah, menjauhi segala larangan. Baik, bila Rasulullah SAW menyebut sifat dunia ini laknat, bukannya larangan untuk memiliki dunia, ataupun larangan untuk menyimpang dunia dan sebagainya. Kerana kita lihat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, orang yang dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, di kalangan mereka yang kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf, bila dia mati, dia meninggalkan ketulang emas yang perlu dipecahkan dengan kapak. Maksudnya banyak tinggal emas, pakai kapak, dipotong-potong untuk dibahagikan kepada waris-warisnya. Bahkan kesemua isterinya, Abdurrahman bin Auf dia ada 4 orang isteri, kesemua mereka menjadi orang paling kaya dengan harta pusakanya. Kita tahu wanita atau isteri bila mati suami, dia akan mendapat 1/8 bila suami ada anak.
Kalau dia seorang ke, 2 orang ke, 3 orang ke, 4 orang, dia mendapat 1/8 dibahagi 4. Bukan 1/8 seorang. Kalau dia seorang 1/8. Kalau dia orang 1/8 bagi 2. Dengan bahasa mudah 1/16. Kalau dia 3 orang 1/8 bagi 3. Berarti 1/24. Kalau dia 4 orang 1/8 bagi 4 berarti 1/32. 1/32 pun saya isteri Abdul Rahman bin Auf mendapat 80,000 dinar. Maksudnya banyak. Para ahli sirah menceritakan bagaimana emas Abdul Rahman bin Auf ini dipecahkan dengan kapak. Dia ketul-ketul. Dia jenis ibu emas, bapa emas. Besar. Ini emas Abdul Rahman bin Auf. Tapi kita membaca kisah Abdul Rahman bin Auf. Dia tidak pernah tertinggal solat bersama Nabi SAW. Dan dia tak pernah tertinggal perang bersama Nabi SAW. Dia adalah orang yang berada, tidak pernah berada pada saf yang kedua. Sepanjang Abdul Rahman hidup, dia tak pernah berada saf kedua dalam solat. Kita kalau tanya saf berapa, kadang-kadang tak ada saf pun tak ada. Macam solat kat rumah je lah. Itu tak berapa gaya sangat. Ini Abdul Rahman bin Auf. Supaya kita faham apa maksud dunia dilaknat. Dunia macam mana dilaknat. Contoh, Islam tidak memusuhi dunia dengan sifat dunianya, tetapi Islam memusuhinya dengan sifat yang melalaikannya. Maka ini yang dilaknat. Sehingga dengan sebab dunia tipu orang, dengan sebab dunia ambil yang haram, dengan sebab dunia lupa solat, lupa sembahyang, dengan sebab dunia jadi derhaka, dengan sebab dunia berbala, sehingga dunia lebih tinggi pada ukhuwah, lebih tinggi pada silaturahim, lebih tinggi daripada pahala dan sebagainya. Maka ini contoh orang kaya. Ini Uthman bin Affan dengan ladang yang banyak. Sehingga kekayaan, tidak pernah kita dengar seorang kekayaannya sampai hari ini dimanfaatkan melainkan Uthman bin Affan. Sehingga kita ke Madinah ada hotel Uthman bin Affan. Daripada gullah, daripada kekayaan yang ditinggalkan, tanah yang masih ada di Madinah milik Uthman bin Affan. Uthman yang tidak pernah terlepas daripada memberi sumbangan kepada perjuangan Islam. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma darra Uthman man fa'ala ba'da hadzal yawm." Uthman tak akan kena apa-apa musibah, tak akan dikenakan apa-apa mudarat disebabkan apa yang dilakukan hari ini. Maksudnya Uthman bin Affan duk baiknya dia ni, kalau dia buat apa-apa pun takkan menjadi kesan pada agama dia. Banyak kebaikan. Sehingga Jaishu al-Usrah, tentera perang Tabuk, ini kebanyakannya sponsor daripada Uthman bin Affan. Dengan kuda beratus ekor, dengan unta beratus ekor, dengan duitnya lagi, dengan membeli perigi rumah free pada orang Islam Madinah, sehingga isu air tidak berbangkit di Madinah. Asal ini dijual dengan harga mahal, akhirnya percuma. Bayangkan bagaimana Rasulullah mendidik sahabat-sahabat yang menjaga ekonomi umat semuanya. Hanya dengan sebab seorang bernama Uthman bin Affan menjadikan semua air di kota Madinah percuma. Ya, bagaimana kehebatan ekonominya. Bagaimana hebat perancangan Uthman bin Affan, sebagaimana kita cerita kisah pembelian telaga rumah. Kerana telaga-telaga semuanya di Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Ada telaga orang Islam, tapi tak banyak. Terhad. Bagaimana kisah telaga Abu Talhah yang bernama telaga Bayruha, yang masih ada kesan peninggalannya sampai hari ini. Namun penduduk Madinah yang bersepah duduk, maka pergantungan pada mereka pada telaga-telaga berdekatan itu cukup kuat. Maka Uthman bin Affan, bila Rasulullah menyatakan man ishtara bi'ra rumah adman lahu jannah, siapa yang membeli telaga rumah, aku jamin dia masuk syurga. Maka Uthman membelinya. Bagaimana kaedah beli? Yahudi tak nak jual, kerana dia mengetahui dia telah conquer benda ni. Baik, Uthman menawarkan dengan harga yang banyak.
dengan harga yang tinggi. Ya, orang bisnes macam mana pun nampak di Conquer, kalau offer harga baik, dia okey. Dan cuma mengambil percentage. Semangat tu tak, ni beli bukan untuk beli seluruh hak perigi, tapi beli dulu untuk satu hissah ataupun bahagian. Teman Yahudi kata, baik, aku tak nak jual semua, aku jual separuh perigi ni, dan separuh pemilikan, dengan maksud sehari milikmu, sehari milikku. Pada hari milikmu terpulang, pada hari milikku aku akan menjualnya. Maka Uthman bersetuju, maka dia belinya dengan pemilikan separuh. Maka pada hari di mana Yahudi menjual air, dijual dengan harga yang mahal. Pada hari Uthman menjualnya, Uthman memberikan percuma. Maka kita lihat gabungan dua pihak, Uthman dan gabungan daripada umat Islam. Maka orang Islam tidak membeli pada hari Yahudi. Pada hari Yahudi menjualnya, mereka seorang pun tak keluar beli. Dan pada hari Uthman, mereka ramai-ramai keluar. Begitu kadang-kadang untuk mengalahkan ekonomi Yahudi, kita bertahan untuk tidak bermuamalah dengan mereka untuk satu tempoh. Akhirnya Yahudi melihat harga airnya tak laku, maka diturunkan harganya dan dibuat delivery. Yahudi buat delivery air ke rumah, tak perlu datang. Namun orang Islam masih menolak, menunggu hari giliran Uthman untuk mengambil percuma, sehingga akhirnya Yahudi mengalah, lalu menjual ke seluruh saham perigi rumah kepada Uthman bin Affan. Lalu dia menjadi milik mutlak Uthman bin Affan, lalu diwakafkan terus pada umat Islam, sehingga umat Islam boleh mengambil apa pun, hari apa pun, menyebabkan perigi-perigi yang lain yang dimiliki Yahudi terjejas teruk. Akhirnya satu persatu perigi Yahudi dilepaskan menjadi milik umat Islam. Ya, asalnya perigi-perigi ini memang milik orang-orang Madinah, tapi kerana orang Madinah perang Aus dan Khazraj beratus tahun, sehingga habis bekalan duit, lalu mereka menjual perigi, mereka menjual tanah, mereka menjual kebun. Kerana perbalang Aus dan Khazraj, sehingga datang Islam mendamaikan mereka. Waktu didamaikan Aus dan Khazraj, maka sebahagian aset mereka telah dimiliki Yahudi yang merupakan minoriti, tapi menguasai ekonomi majoriti. Dalam kaedah ekonomi, kalipun ekonomi itu dikuasai oleh minoriti, majoriti boleh mengalahkannya. Bila kuasa pembeli itu kuat, dia boleh menjatuhkan kuasa minoriti walau dia menguasai majoriti ekonomi. Dengan syarat persepahaman umat Islam, sepahaman rakyat. Maka ini Uthman bin Affan harta banyak, lalai tak lalai, berperang pada jalan Allah. Maka kalau kita lihat para sahabat yang ada kebun, yang ada duit, yang ada emas, yang ada ladang, kesemua mereka tidak pernah menjadikan dunia sebagai alasan untuk mendekati akhirat, bukan untuk mencari segala kemuliaan akhirat. Tak ada alasan, bukan mereka tinggalkan. Sehingga Rasulullah melarang, khususnya ketika perang, jangan seorang pun yang membeli kebun atau sebagainya, supaya mereka tak lalai. Kerana perang makin kita katakan meluas. Kerana orang kafir mula melihat kuasa Islam mengancam mereka. Bermula daripada ancaman, bermula daripada orang-orang musyrik Mekah, sehingga mula bergerak pada Rom dan Parsi. Selama ni Rom dan Parsi tak pernah melihat Madinah sebagai ancaman mereka. Mula melihat ia ancaman. Dengan kekuatan siri-siri kemenangan umat Islam mengatasi musyrik Mekah dan menguasai semenanjung tanah Arab. Maka orang-orang Islam, kita lihat bagaimana mereka menguasai dunia, tetapi dunia tidak pernah menguasai mereka. Bahkan kita dah cerita bagaimana kisah Abu Talha Al-Ansari ketika dia solat di salah satu kebunnya, dan dia melihat seekor burung masuk ke kebunnya. Lalu dia terfikir bagaimana burung ni nak keluar daripada kebun dia ketika dia solat, sambil memerhatikan burung tersebut. Dan lepas solat dia menyesal dengan apa yang dia lakukan,
Dia bertemu dengan Nabi SAW dan sekaligus memberikan kebun itu kepada umat Islam. Sedekah, kerana melalaikan dia. Ini Abdul Rahman bin Auf, dia terlambat takbiratul ihram bersama Nabi SAW. Terlambat sikit. Akhirnya apa yang dia lakukan? Harta yang menyebabkan lambat tadi diberikan pada semua orang Islam. Ini Uthman bin Affan bila berlaku kemarau teruk di kota Madinah, ketika masing-masing cuba menaikkan harga barang dan menjual dengan harga yang tinggi, lalu Uthman dengan harta yang dimilikinya, dia memilih keuntungan di sisi Allah. Datang broker-broker, simsar, orang tengah, wahai Uthman, jualkan pada kami dan kami bayar sekali lipat, 2 kali lipat. Kalau peniaga-peniaga ini akan meniaga dengan rakyat-rakyat di Madinah. Kata Uthman, sudah ada yang membelinya, yang memberikan lebih pada 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Siapa? Allah. Maka kau saksikan ini semua kafilah yang padanya ada gandum, ada akid ataupun dipanggil keju, semua benda makanan, bahan makanan ini semua untuk penduduk Madinah. Cuma lihat bagaimana mereka tidak mengambil kesempatan daripada kesusahan, tapi mengambil kesempatan untuk dapat pahala banyak. Orang kafir, cara fikir dunia, makin orang susah kita ambil kesempatan untuk kita jual lebih mahal. Orang Islam tidak begitu. Kita tak mengambil kesempatan orang susah untuk letak harga lebih mahal. Sebab itu dalam Islam dia ada satu kaedah, larangan dipanggil bai'ul muttar, jual beli orang terdesak. Nahan Nabi SAW an bai'il muttar. Nabi melarang jual beli secara mendesak ataupun dipanggil terpaksa. Ada orang dia nak duit, ni terdesak nak duit, isteri masuk work ke, anak nak masuk EU, dia pun ada motosikal. Seorang ni jadi tahu boleh beli motor. Kita, bang, saya nak jual motor. Berapa awak nak jual? Dia pun berilah satu harga dia. Kata, saya nak jual 2,000. Saya beli lupa, Pak jual 2,000. Penjual ni tahu dia nak pakai duit, dia pun paksa, tak, saya tak jual 2,000, saya nak 1,000 je. 1,000 tak boleh, memang saya harga dulu, tak, saya nak 1,000. Oh, nak, tak nak, sudah. Orang ni terdesak nak duit. Maka si penjual meletakkan satu harga yang tak masuk akal untuk mengambil kesempatan. Maka jual beli dilarang oleh Nabi SAW. Hukumnya adalah haram walaupun sah. Jual beli ni sah tapi haram, kerana mengambil kesempatan. Kawan ni nak guna duit. Tuan-tuan tahu orang kalau biasa nak pakai duit, dia terdesak. Walaupun dia terdesak, barang nak jual, pertama kita ikut harga dia lah. Yang kedua, kalau kita tawar dengan munasabah. Contoh, bila seorang terdesak, maka dia akan ambil benda yang dia boleh jual, dan dia akan nilai dah semua nilai. Dan nilai harga baru berapa, harga second dia pun dah tengok dalam sumber tertentu, dia boleh pergilah. Dia pun nak jual emas, katakan ni emas dulu saya beli 1 gram 300. Sekarang tak ada orang nak ambil emas ni, jadi saya nak jual murah sikit, katakan nak jual 200. Kita tahu memang tak ada orang nak beli emas ni, kita je boleh beli. Ada yang menawarkan harga tinggi tapi jauh, pun lagi jauh. Lalu kita tak boleh aku jual, saya nak beli harga RM100. Nak, tak nak, sudah. Maka ni paksa. Orang tu terpaksa jual. Kalau orang yang terpaksa jual, dia yang letak harga yang rendah dah, yang kita beli, maka itu dibenarkan. Namun disunatkan kita menaikkan harga dia. Bagaimana kisah Abu Hanifah yang hebat, rahmatullah alaih. Seorang peniaga yang mengambil kira, dia pun nak suruh peniaga ataupun pembelinya untung. Ini seorang wanita, dia tenung kain sutera di kampung dan dia tak tahu harga pasaran. Datang bertemu Abu Hanifah, dan Abu Hanifah dia mempusakai perniagaan kain ayahnya. Bahkan kalau kita baca kisah Imam Abu Hanifah, kepakaran dia dalam menilai kain. Tak sekadar setengah orang tengok kain digosok, lembut, tahu harga dia.
Tapi dengan melihat dia tahu ni berapa harga. Dia cukup menguasai ilmu kain. Dan dia punya gedung kain yang besar. Ini Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Maka datang seorang wanita nak jual sutra. Kata Abu Hanifah berapa? Dia kata 100. Kata Abu Hanifah, harga terlalu rendah ni. Cuba ibu naikkan sikit lah. Dia kata wanita ini kalau macam tu 200. Kata Abu Hanifah, ini masih rendah. Naikkan sikit. Perempuan ni naik 300. Kata Abu Hanifah, masih rendah. Naik lagi 400 saja. Itu harga dia. Lalu Abu Hanifah membelinya, lalu bertanya, siapa nak beli? Aku nak jual 500. Maka seorang membeli 500. Untung mudah 100 ringgit. Tapi lihat bagaimana dia mengajar perempuan ini membaca harga pasaran. Begitu cara orang Islam. Sebab itu kita dilarang ambil kesempatan daripada kebodohan orang terhadap harga. Dan keterpaksaan orang kan nak jual satu barang untuk kita mengambil kesempatan. Ya benar, muamalah itu sah, tapi haram. Kena ada unsur penipuan. Kita tahu, dia tak tahu harga, saya ambil. Tak, kita kena beri harga yang agak-agak munasabah dengan usaha dia. Ya, kita tahu. Kalau kita kata awak ni tak harga, awak tahu tak harga sebenar barang ni, bro. Memang saya tahu mahal, tapi saya saja nak jual murah. Itu hal lain. Saya nak jual ni sekilo RM5. Saya tahu kat pasar tu dia orang jual sekilo RM50, tapi saya nak jual kat awak RM5. Itu tak apa, dia suka rela. Tapi kalau dia tak tahu harga pasaran, dia setengah-setengah orang, dia nak berniaga tapi tak tahu harga sebenar. Dia tak tahu. Maka seorang mengajar je, letak harga ni. Kalau letak harga ni, baru betul. Memang orang nak macam ni. Dia kadang-kadang ada penjual, dia tak reti letak harga. Ada seorang hamba Allah tu, dia berniaga, dia letaklah harga barang dia ni lebih kurang RM20. Tapi tak ada orang beli. Seorang nasihat dia, sebenarnya barang macam ni awak tak boleh letak harga rendah, orang tak akan beli. Letak harga tinggi baru beli. Dia pun letak RM80, laris. Yang ni ajar dia harga. Tak ada orang, dia tak nak beli harga murah sebab dia rasa ni mungkin tak ada kualiti. Ini mungkin sebab mereka menilai harga. Kita beritahu ni kualiti, lalu dia kata kalau kualiti kenapa murah? Dah ikut suka kita lah nak jual murah. Tapi kalangan pelanggan ini dia suspicious tentang nilai. Datang seorang ajar dia gini, awak yang letak 20. Sebab orang akan tohmah barang tak elok lah. Barang awak elok, awak letak 80. Sekali dia letak 80, laris barang dia. Akhirnya dia tahu barang-barang macam ni kena letak harga macam ni. Apapun dalam Islam melihat sesuatu itu dilakukan dengan ilmu yang betul. Kadang-kadang ada orang niaga, dia tak reti letak harga. Ada yang tak tahu apa sarangnya. Ada yang kena jual secara terpaksa. Maka sebagai seorang Islam, kita tak boleh mengambil kesempatan, baik daripada kejahilan dia, baik kerana keterpaksaannya, atau baik kerana tiada ilmu tentang harga pasaran. Sebab itu Nabi SAW melarang bentuk jual beli namanya talaqi rukban. Apa maksud talaqi rukban? Surah dia, orang kampung bawa barang-barang nak berniaga ke pasar. Bawa ni barang-barang timun, rock melon, golden melon, bawa nak ke bandar. Seorang pintas tengah, dia kata jual pada saya. Jual pada saya. Orang nak jual sekilo berapa? Tak, kita orang nak jual kat pasar ni. Tak, saya nak beli. Kalau beli kat pasar, harga dia beli RM5 je sekilo. Penat orang nak jalan. Saya akan beli. Saya akan beli dengan harga RM4. Ambil kira dah RM1 tu kos awak pergi sana. Atau saya beli awak RM6. Maka sukalah kita dengar dia kata harga pasar sekian harga, walhal orang kampung tak tahu harga pasar. Maka talaqi rukban, orang yang pintas tengah dia ambil barang, walau harga kat pasar itu bukan RM6, RM16. Maka Rasulullah melarang jual beli macam ni. Dia panggil talaqi rukban. Orang yang memintas, orang yang nak jual ke satu tempat untuk dia membelinya. Kadang-kadang dia tak bawa pasar tu, dia bawa pasar lain. Akhirnya kebutuhan, yang keperluan pasar tu tak ada barang. Kenapa awak tak bawa barang? Dah ada orang beli tengah jalan tadi, dia kata nak bawa sana. Rupanya dia buat pasar lain untuk jadi lebih mahal. Ini panggil talaqi rukban, dilarang dalam Islam. Zaman Nabi SAW, waktu Rasulullah bersama dengan Abu Lahab,
Abu Jahal. Niaga ketika usia Rasulullah 20-an, 25. Rasulullah membawa modal Khadijah. Khadijah bagi modal, Rasulullah cuma meniaga je. Ini panggil mudharabah. Seorang keluarkan modal, seorang keluarkan tenaga. Rasulullah keluarkan tenaga. Semua kos-kos ini ditanggung oleh pemodal namanya Khadijah radhiyallahu ta'ala. Maka bagi menjamin bahawa di dalam konsep mudharabah, pemodal dia pun nak tahu bahawa yang jalankan kerjanya amanah, maka dia berhak melantik wakil. Maka Khadijah menyuruh Maisarah seorang hamba lelaki dia, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, untuk tengok. Sebab dia berhak sebagai mudharabah ataupun mudharibah, pemberi modal. Kadang-kadang orang nak berniaga, kita pun beri modal berniaga. Sebab kaedah mudharabah, untung bahagi mengikut persetujuan, kerugian ditanggung oleh pemodal. Dengan syarat yang menjalankan ini tidak cuai. Kalau dia cuai, dia malas sehingga rugi besar, dia tak keluarkan stok, maka ini akan ditanggung oleh pemegang amanah. Jadi pemodal nak pastikan bagaimana dia berjalan dengan baik, dia ada wakil dia. Ada wakil dia lah nak tengok. Maka Khadijah hantar Maisarah. Sampai Rasulullah satu tempat, berlaku talaqi rukban. Mereka datang menawarkan harga yang mahal kepada peniaga-peniaga Mekah. Rasulullah SAW berkata pada Maisarah, kita jangan jual. Lalu orang-orang Mekah yang bawa barang semua menjualnya, kerana dia dah kata ni harga kat pasar mungkin banyak ni je, kita dah ditawarkan 3 kali lipat, 2 kali lipat untung. Jadi kita boleh sampai ke Syam sana, kita cuma berpesta, minum arak, main perempuan, tak payah lagi nak berniaga. Tengah jalan orang ambil. Rasulullah berkata pada Maisarah, jangan jual. Akhirnya semua mereka jual barang melainkan Rasulullah SAW. Tetap fokus pada pasar Syam. Dan bila mana Rasulullah SAW sampai ke pasar Syam, rupanya barang-barang yang dia orang beli tengah jalan tadi, dia orang masuk pasar lain, menyebabkan tidak ada barang yang daripada Mekah melainkan di tangan Nabi SAW. Maka supply dan demand berlaku. Kerana less supply ataupun kurang bekalan, maka demand tinggi, high demand. Dan Rasulullah menjualnya 10 kali ganda. Kan Rasulullah je ada barang ni, dan Rasulullah berdapat untung yang besar. Ketika peniaga-peniaga otai bernama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Muhammad baru berniaga, tak pandai berniaga. Tengok orang otai ni, orang tua ni pandai berniaga. Mereka mempersendakan Rasulullah, ejek Nabi dia. Dalam ilmu perniagaan, kita tak boleh balas ejekkan orang, kita cuma buktikan je. Biar perbuatan kita menjawab ejekkan orang. Kalau orang ejek tak pandai berniaga, mana laku barang ni, diam je, niaga je. Nanti untung dijawab sendiri. Banyak kejian orang, tuan-tuan tak perlu jawab, tapi buktikan je. Itu jawapan paling kuat. Boleh untung ke berniaga ni? Boleh pergi ke? Boleh kaya ke? Niaga je. Sampai waktu dia akan jawab sendiri. Jadi Nabi SAW ambil. Kita nak beri gambaran talaqi rukban. Ini jual beli potong tengah jalan dia panggil. Maka dia larang dalam Islam. Dan ini asas bagaimana Islam mengajar kita berurusan dengan dunia. Di dunia dilaknat oleh Allah, yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Kelak dunia yang kalau kamu tak tahu peraturannya, hukumnya, dunia ini akan memotong-motongmu. Artinya menghancurkan masa depan akhiratmu, kerana akan dihisab, kerana akan dihukum dan diazab. Dan dunia yang kamu tahu, kalau sekiranya kamu tahu bahayanya dunia ini, kamu tak nak dunia. Contoh kita tengok satu makanan, sedap makanan tu. Ini siakap lemon, sedap tengok siakap lemon. Lemon serai, nampak ikan segar. Tapi tiba-tiba kita nampak dia letak racun sikit. Racun Roundup, atau racun tikus ke, racun lipas, letak sikit. Tuan-tuan yang tahu nak makan tak nak makan. Tak racun, tapi sikit je tak racun, nampak macam tak banyak. Di pengalaman kita, kalau racun macam ni baru mati 2 ekor lipas, kita kuat pada lipas.
Tetapi walaupun dia tak racun yang mungkin sekadar membunuh lipas, tak bunuh kita, tak racun lipas, kita tetap takut. Dan kita perhati racun ni kat mana letak. Kalau kita lapar betul lah, letak kat kepala, kita cuma makan ekor, kepala tak sentuh. Bayangkan kalau lah dia letak racun seluruh tubuh ikan. Kita kalau mengelak, kita ambil kuah je, Ustaz. Tapi kalau dengan kuah dia letak, saya tak nak. Walau lapar. Saya lapar, saya tak mati. Tapi makan ni boleh mati terus. Demikian kita melihat dunia ini. Kalau yang haramnya jangan dekat. Ini wanita-wanita soleh pesan pada suami mereka, wahai bang, pergi kerja cari rezeki, tapi jangan cari yang haram. Kami tak mampu sabar dengan api neraka. Kami mampu sabar dengan lapar, tapi tidak dengan api neraka. Bayangkan isteri pesan ke suami cari rezeki halal. Kami sabar dengan lapar. Kalau andai kata abang tak dapat rezeki banyak, tak dapat beli makanan banyak, kami terpaksa berlapar, kami sanggup sabar. Tapi kami tak mampu sabar dengan api neraka. Masuk yang haram, habislah kami. Kita begitu orang Islam melihat dunia. Jangan sampai dia meracun kita, membunuh kita. Kan itu yang Rasulullah sebut, dunia itu dilaknat. Apa tidaknya, kerana kita sendiri boleh tahu dunia itu menyebabkan kita jadi macam ni, macam tu, kita pun laknat dunia ni. Ini kan pula yang setelah menciptakan dunia yang Allah Maha tahu. Habis Allah cipta dunia buat apa? Tetapi Allah tidak ciptakan sesuatu, melainkan bersamanya Allah beri kita pertahanan diri. Allah turunkan wahyu, Allah hantar rasul. Maka oleh wahyu dan rasul, kita kenal dunia macam mana kita nak ambil. Yang Allah sebut dalam Quran, Alhaakumut takatsur, kamu dilalaikan dengan sifat kamu berlomba-lomba mendapat dunia yang banyak. Hatta zurtumul maqabir, tahu-tahu kamu tersedar bila masuk kubur. Maka itu perbuatan yang membahayakan. Itu alhaakumut takatsur, melalaikan kamu. Pastikan dunia tak lalai. Pastikan dunia bukan yang haram. Pastikan dunia tidak membawa perpecahan, perbalahan. Pastikan dunia tidak mengurangkan ibadat akhirat kita. Ini piawai yang kita kena letak. Saya tak nak cari dunia yang menjadikan saya lalai ingat Allah. Saya tak nak cari dunia yang Allah dah haramkan dunia tu. Yang tadi ya halal tapi melalaikan. Dan ini terus haram. Saya tak nak dunia yang mengurangkan ibadat saya pada Allah. Saya tak nak dunia yang mengurangkan kualiti ibadat saya kepada Allah. Dan saya tak nak dunia yang boleh menyebabkan saya berbalah dengan orang, putus silaturahim. Ini indikator kita dalam memilih dunia. Tidak melalaikan, tidak yang haram, tidak mengurangkan amalan akhirat kita, tidak mengurangkan kualiti amalan akhirat kita, tidak menyebabkan pebalang. 5. Letak kualiti itu. Saya cari dunia dengan KPI saya dengan 5 perkara ni. Kalau saya nampak melalaikan, saya akan tinggalkan. Ingat Allah dulu, kemudian saya ambil balik. Itu yang disyariatkan tentang tinggalkan jual beli ketika solat Jumaat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, bila sampai seruan untuk solat Jumaat, yakni azan menandakan waktu Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk ke masjid untuk ingat Allah. Wa dharul bai', tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Contoh kalau ada orang meniaga, syarat yang meniaga ni ahli Jumaat, yang membelinya juga ahli Jumaat, jual belinya sah tapi haram, berdosa. Tapi kalau jual beli itu dilakukan bukan ahli Jumaat dan pembelinya juga bukan ahli Jumaat, ia tidak haram. Contoh, orang perempuan meniaga, dia tak wajib Jumaat. Yang beli ni orang perempuan juga, atau yang belinya orang musafir, maka itu tidak haram sebab dia bukan ahli Jumaat. Atau umpama dia ni tak wajib Jumaat sebab sakit, atau dia ni bukan di Jumaat sebab yang kita sebut tadi musafir, kita berhenti kat RNR, kita ahli musafir, maka boleh jual beli. Tapi kalau ahli Jumaat diharamkan. Ini pendidikan Allah. Bila Allah ajar, ini melalaikan. Jual beli itu tak haram, tapi waktu ini kamu kena solat Jumaat.
Lepas solat Jumaat apa kata Allah? Fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ardh. Bila selesai solat, pergilah cari rezeki yang itu. Kita faham bahawa rezeki itu bukan melalaikan. Yang kedua, rezeki yang bukan yang haram. Bukan yang haram. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Antaranya ada perkara yang tidak jelas, namanya syubhat. Maka haram dan syubhat ditinggalkan. Maka ini yang menyelamatkan agama. Bila Rasulullah SAW menyatakan bahawa bila makan sahaja yang haram berada dalam diri kita, maka tempatnya dalam neraka. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Siap daging yang tumbuh daripada sumber haram, neraka layak. Maka kita tak nak cari dunia yang haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah sebut dalam Quran, jangan kamu makan harta orang secara batil. Yang ketiga kita sebut tadi, kita tak nak perkara dunia yang mengurangkan ibadat kita, kurang ibadat. Selama ni kuliah rajin, selama ni boleh baca Quran, start bisnes dah kurang dah. Kita tak nak macam, tak nak kurang. Kita kena alert yang mengurangkan ibadat kita. Sementara umur kita makin tua, kerajaan dah beri umur pencen supaya rehat dia kerja untuk banyak masa dengan keluarga. Asasnya pencen lah. Dan Islam melihat dengan benda yang lebih jauh. Bila kita sampai satu umur, untuk kita jadikan ibadat kita lebih banyak. Sampai satu umur, para salafus soleh, bila umur mereka masuk 40 tahun, mereka tidak lagi paling ke belakang. Dengan maksud lagi banyak buat. Mereka bila nampak je ubang di kepala, makin kuat. Sementara kita berada pada umur sempadan kematian 60. Ini umur sempadan kematian. Takkanlah kita nak beramal akhirat macam umur 20, macam umur 30. Kita ni pada umur sempadan kematian 60, 70. Anytime boleh pergi. Biarlah tuan-tuan kita mati dalam taat. Biar mati ketika mana kita berjalan ke masjid, berjalan ke rumah Allah, berjalan sebab nak menuntut ilmu, jalan sebab nak buat taat. Jangan umur 60 ni mati depan TV pula. Depan TV dengan ceramah tak apalah, tengok bola pula. Kita tak kata dia masuk neraka. Kita kata kita diajar oleh Allah memilih mati yang baik. Tentang semua orang kena ikhtiar untuk mendapat mati yang baik. Kita tahu kita mati, dan kita berusaha untuk mati yang baik. Saya umur 60 macam ini, saya tak nak main bola. Saya tak nak mati tengah padang. Saya umur macam ini, saya tak nak main badminton tengah-tengah malam. Tak nak berhenti jantung saya kerana masih sibuk bermain. Biar berhenti jantung saya ketika mana saya sibuk berzikir. Maka kematian ditentukan oleh Allah. Tapi Allah beri ruang pada kita untuk memilih dengan cara yang kita nak. Tuan-tuan nak mati macam mana? Macam mana cara kita nak pilih mati? Pertama kita doa. Sebagaimana sahabat-sahabat doa untuk mati keadaan begitu, keadaan begini. Ini Umar Al-Khattab mati, doa biar mati di bumi Madinah. Ada seorang sahabat kawan pada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia meminta doa mati dalam keadaan syahid, dan mati biar kena panah sini, kena panah sini, kena panah sini, ditunjuk. Dan dia dapat macam tu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pilih mati macam tu. Di samping kita biasakan amalan yang kita nak mati. Tuan-tuan nak mati keadaan macam mana? Saya nak mati ketika baca Quran. Okey, selalulah baca Quran. Jangan mulut je kata saya nak mati sambil baca Quran, Ustaz, tapi tiap-tiap hari baca Facebook. Ini mati baca Facebook. Buat banyak. Sebab bila kita doa nak mati keadaan tertentu, cara untuk memustajabkan, buat benda yang kita suka tu. Saat saya nak mati dalam menuntut ilmu, okey, selalu datang. Saat menuntut ilmu kan maghrib dengan subuh je. Kalau menuntut ilmu kan panjang, saya takut saya tak mati waktu itu. Tak, kalau ada i'tizal subuh dan maghrib dan memilih untuk mati dalam keadaan macam tu, Allah makbulkan. Duduk maghrib isyak dan mati di situ. Mati dalam majlis ilmu yang baik, di kalangan orang-orang soleh, ketika mendengar peringatan. Itu kita dengar khatib
mati ketika berkhutbah. Itu yang diminta. Tengah khutbah ittaqillah jatuh mati. Kan dia memilih untuk mati ketika berkhutbah. Kita kisahkan cerita kisah Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, bercita-cita untuk mati dalam majlis ilmu. Ketika mana dia mengajar, berlaku gempa ataupun bom masih haram runtuh menimpanya, dan dia mati ketika itu bersama anak murid dia semua. Kali itu yang didoakan, dia nak mati dalam majlis ilmu. Untuk guru dia tahu kelebihannya. Jadi kalau kita nak mati dalam keadaan yang baik, tuan-tuan kena sentiasa buat benda yang tuan-tuan suka. Sebab kita akan dibangkitkan mengikut apa yang kita lakukan, mengikut apa yang kita suka buat. Jadi saya suka mengaji, saya suka majlis ilmu, saya suka untuk menghubungkan silaturahim. Kita akan mati dalam keadaan yang baik tadi. Saya suka bersedekah, dia mati dalam sedekah. Maka kita memilih cara mati kita dengan berdoa, dengan membiasakan apa yang kita nak. Jadi kita cari dunia yang kita tidak mau mengurangkan ibadat kita, dan kita nak cari dunia yang tidak mengurangkan kualiti ibadat kita. Maksudnya bila kita cerita tentang Uthman, Abdul Rahman, ni kisah Abu Talha yang solat lalai sikit, mereka mendenda diri mereka sendiri sebab mereka nak kualiti. Kita semayang duk ingat kasut baru kat luar tu, kualiti makin menurun ni. Sedekah kasut tu sedekah ke orang, duk ingat kasut dengan semayang misalnya, atau semayang jangan buat kasut tu lah. Jangan tengah semayang duk ingat bunyi pagar sikit ke kasut aku hilang dah, dia bunyi tu. Kalau itu mengganggu kualiti ibadat, maka buat sesuatu. Tengah semayang telefon pun buka, bila bunyi ringing kita pun, siapa telefon ni, projek juta ni, siapa telefon ni, kita pula jadi bermasalah dalam solat. Kita punya urusan paling penting Allah. Yang tak bunyi telefon pakai vibrate, gegar pula. Benda penting sangat, padahal cuma miss call je kadang, benda-benda yang ujian. Jadi better jangan buat telefon ketika solat, atau tutup terus. Ni solat, telefon bagus tak depan, tapi skrin mengadap dia tengok. Boleh baca mesej, dan lagi baca mesej, notification keluar, bang balik segera bang, nak ajak makan ni. Ini takut bini langkah habuk solat. Jadi ini benda yang mengganggu ibadat. Kita nak dunia tapi bukan cara tu, dan kita nak dunia tapi bukan berbalang orang. Tak ada seorang sahabat bagaimana dia mencari dunia dengan cara mendamaikan orang, bukan berbalah orang. Satu benda yang seronok kita baca, sahabat bernama Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu. Bila ada orang miskin seorang berbalah orang kaya, berbalah kerana pokok kurma sebatang. Kata orang miskin, pokok kurma ni tanah aku. Kata orang kaya, bukan, tanah aku. Gaduh. Orang miskin mengharap, dia rasa macam tanah dia ni sebatang. Orang kaya duit dah banyak tapi tetap nak hak dia. Lalu kedua-duanya datang menemui Nabi SAW. Rasulullah kata pada orang kaya, kalau kamu berikan sebatang kurma ini pada orang miskin, aku jamin kamu syurga. Orang kaya kata, tak, saya nak pokok kurma saya juga. Rasulullah diam. Baik, kita adili. Maka dia adili. Akhir keputusannya ialah memang pohon kurma itu berada di tanah orang kaya. Dia dalam, kita katakan dalam mahkamah, ada benda yang memang kita lebih berhak secara hukum dunia, tapi ada orang lebih berhak secara hukum ihsannya. Maksud dia orang miskin, apa mudaratnya kalau dia ambil sebatang pokok ni banding kita, dan kita setakat sebatang ni tak tambah pun kaya kita tu. Tapi nak cukup tahan, dia pertahankan hak dia, ada syarat. Orang yang menggugurkan haknya kerana masalah orang lain, Allah ganti lebih baik. Dia pertahankan hak disyariatkan. Kita tak nafi benda tu. Tapi banyak cerita, kisah, bukan hadis, orang yang menggugurkan hak yang dia miliki demi menjaga masalah orang lain, itu lebih besar pahala dan lebih hebat gantian. Maka orang kaya tak nak ngalah. Dia putuskan kaya milik. Abu Dahdah dengar cerita tu.
Dia dengar Rasulullah kata siapa beri, kalau kamu beri dijamin syurga. Abu Darda jumpa, ya Rasulullah, apakah benar Tuhan kata siapa yang beri sebatang kurma ini, walaupun ia dirujuk pada orang kaya tadi, maka dia akan masuk syurga, dijamin syurga? Ya, kata Rasul. Maka Abu Darda jumpa orang kaya, nak tak aku tukar ladang kurma aku dengan sebatang kurma kamu? Abu Darda beri ladang dia yang ada 600 pokok dengan sebatang kurma ini. Orang kaya tengok, ni lagi banyak 600, boleh lah. Dia tak nampak syurga. Akhirnya Abu Darda datang jumpa Rasulullah dan menyebut, ya Rasulullah, aku telah beli sebatang kurma ini, aku akan serahkan pada fakir miskin biar aku mendapat syurga. Ini kisah Abu Darda yang hebat. Begitu mereka cari dunia. Tuan-tuan kita, orang bila tahu saham tu mencanak naik, jual rumah nak beli saham. Ini kan boleh syurga. Kalau kita dengar satu ni boleh menyebabkan kita masuk syurga, bergolok gadai pun tak apa, kita kan nak masuk syurga. Tapi itulah nilai keimanan. Nilai keimanan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kita begitu cara mereka mengambil dunia mereka. Mereka tak nak berbalah dengan fakir miskin. Bahkan mereka melihat apa yang lebih besar. Kita sebut tadi tentang, tuan-tuan, memang kita disyariatkan pertahankan hak. Namun dalam mempertahankan hak, kita boleh berbalah besar, lebih merugikan agama kita. Maka kita memilih untuk meninggalkan dunia, menyebabkan kita berbalah. Menyebabkan kita berbalah. Tak apalah awak ambil, tak apalah awak ambil. Walau kita betul, sejarah paling hebat dalam melepaskan hak demi menjaga akhirat dan demi untuk menjaga masalah umat Islam. Kisah Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Hasan, dia berhak menjadi khalifah. Ketika Muawiyah juga menuntut hak khalifah, yang paling berhak dia dibai'ah oleh orang ramai dan dibai'ah oleh sahabat ahli Badar, sebagaimana ayahnya Ali dibai'ah. Maka Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu demi menjaga haqnan lid-dama', jaga darah umat Islam, demi menyatukan umat Islam, demi mengelakkan orang Islam berbalah besar lagi, lalu Sayyidina Hasan hantar surat pada Muawiyah dan berkata, aku lepaskan hak aku sebagai khalifah. Ini hak aku tapi aku lepaskan. Bukan aku sebab tak layak, aku lepaskan. Beri kepada kamu dengan beberapa syarat, dengan beberapa bunut kandungan perjanjian. Syaratnya ialah siapa pun yang menentang kamu dahulu tidak boleh diambil tindakan, sebab kita dah damai. Aku suruh khalifah, tapi jangan gunakan kuasa untuk balas dendam. Kalau berbalah, dia perangai, dia pegang kuasa, kerjanya balas dendam. Akhir sampai lupa nak tolong rakyat, yang fikirnya dendam dia. Maka Sayyidina Hasan beri syarat kepada Muawiyah, kamu ambil jawatan khalifah dengan syarat, jangan memusuhi orang yang pernah musuh kamu dulu. Ketika ini semua rakyat kamu, sebab kamu dah jadi pemimpin. Dah jadi pemimpin, duk fikir macam penentang lagi masalah. Lalu Muawiyah setuju. Siapa pun yang pernah lawan dia, berperang, menyebelahi Sayyidina Hasan dan sebelum tu Ali, tidak diambil apa pun tindakan. Okay, semua rakyat. Ini antara bunut perjanjian. Tuan-tuan tahu bila Sayyidina Hasan melepaskan hak dia demi mengelakkan perbalahan. Ya, perbalahan tu besar. Dan saya katakan Sayyidina Hasan memang berhak. Dia berhak. Dengan semua dalil, dia berhak. Namun demi menjaga kedamaian umat Islam, apa yang Allah balas pada dia? Allah menjadikan daripada keturunannya lah pemimpin dunia bernama Imam Mahdi. Daripada keturunan Hasan lah lahir pemimpin bernama Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Mahdi. Dilepaskan hak dia, maka Allah ganti pada keturunannya. Tuan kita pun sama, kita ada hak-hak kita lepaslah daripada gaduh. Ni gaduh teruk, ni gaduh tak apa. Demi jaga ni, kita boleh lepaskan. Dan kita yakin Allah ganti lebih baik. Begitu muamalah dengan dunia. Tak kira Ustaz, mati-mati lah. Janganlah. Sekarang kita boleh buat amalan banyak lagi. Dalam berbalah urusan dunia, terutama bila kita bertembung perbalahan dunia dengan adik-beradik. Apalah, ni gaduh besar bagi ke abang. Nah, abang ambil lah, tak apalah. Ambil lah adik. Tak nak kita. Kita nak jaga silaturahim lebih utama. Tentang tak akan. Kita selalu takut bila hilang dunia, kita nak seperti tak datang lagi.
Kita bila hilang dunia kita nak, akan datang dunia yang kita tak pernah sangka-sangka. Ia lebih baik. Lepas tanah ni tak apalah, gaduh tak apa. Allah bagi tanah lebih baik. Lepas perniagaan ni, berilah adik-adik, tak apalah. Dia nak sangat ambil lah. Allah bagi perniagaan lebih baik. Kita partner bisnes, gaduh, tak apa, kita lepas saja. Demi untuk elakkan perbalang, sebab kita nak berukhuwah lagi. Maka Allah ganti lebih baik. Dan sejarah tunjukkan, kalau kita nak buka kitab-kitab sejarah, betapa orang yang sentiasa tanazul, berlebih kurang haknya, orang ni Allah bagi lebih banyak. Dia berlebih kurang tak apalah, saya tahu hak saya tapi tak apa. Nampak dia nak sangat, beri ke dia lah. Itu tidak akan mengurangkan apa-apa. Bahkan Allah mengangkat. Sebab orang ni sudah melihat dunia itu dengan pandangan rendah dan melihat ganti Allah lebih baik. Maka ini muamalah dengan dunia. Kemudian lepas Syekh Abdul Qadir menyambut cara muamalah dengan dunia, supaya kita tahu jangan sampai dunia ini jadi racun lalu membunuh kita. Beliau menyebut tentang orang-orang soleh terdahulu, mereka dapat membezakan bisikan hati mereka. Apa yang terlintas di hati mereka, mereka tahu ini lintasan dari Allah, dari malaikat, dari syaitan, dari nafsu mereka, atau daripada was-was mereka. Ini dipanggil khawatir. Khawatir yang lintasan hati. Bisikan. Ini khawatir. Setiap orang dia ada benda di dalaman dia. Para ulama menyatakan khawatir ni dia ada 5 khawatir, lintasan hati. Yang orang dulu kenal setiap lintasan itu apa dia. Kita hari ni macam tak tahu apa itu lintasan hati. Lalu kita ikut lintasan hati, lalu kita menyangka ini lintasan yang baik, yang bagus, padahal ia tidak baik. Lintasan hati pertama dipanggil khatirur rabbani, lintasan hati daripada Tuhan, Rabbani. Sebagaimana Allah Ta'ala berikan, atau disebut juga sebagai ilham. Sebagaimana Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa AS untuk menghanyutkan Musa. Ini dipanggil Al-Khatir Rabbani. Dan ibu Nabi Musa itu bukanlah seorang Nabi, tapi Allah ilhamkan dia. Sebagaimana Allah ilhamkan ibu Nabi Musa untuk menghantar anaknya melihat ke mana hanyutnya Nabi Musa. Dan sebagaimana Allah mengilhamkan kepada kakak Nabi Musa untuk memberitahu keluarga Fir'aun siapa yang patut menyusukannya. Dan sebagaimana Allah ilhamkan kepada ibu Musa untuk tidak beritahu yang disusunya itu anaknya setelah ia hanyut di istana Fir'aun. Maka ini semua ilham atau dipanggil khatir Rabbani. Allah berikan kepada orang beriman. Dalam Al-Quran Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Al-Anfal ayat 29. Wahai orang beriman, kalau kamu bertakwa pada Allah, Allah jadikan di antara kamu itu pemisah, furqana. Pemisah yakni kamu tahu mana betul, mana salah. Kamu dapat tahu orang baik ke orang jahat. Ini panggil furqanan. Furqan yakni pembeza. Makin kita bertakwa pada Allah, makin Allah zahirkan pada kita apa yang baik, apa yang buruk, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Wa yukaffir ankum sayiatikum, Allah ampunkan dosa kamu dan Allah maafkan segala kesilapan kamu. Allah itu maha besar kurniaannya. Ini dalil kepada khatir Rabbani, lintasan dari Allah. Allah beri lintasan. Makin kita bertakwa pada Allah, yang lintas tu baik-baik. Itu datang lintasan, kita tak nak balang orang, itu lintasan daripada Allah. Datang lintasan, kita hidup ni dah tak nak cemburu orang, tak nak lagi buat benda rugi kerana agama. Kekuatan itu datang dalam diri kita sehingga kita boleh berubah dengan baik. Kita umur tua-tua macam ni, tak nak dah kedekut. Ini khatir Rabbani untuk kita menjadi pemuda. Dia datang satu keazaman untuk berbuat sesuatu yang baik. Yang kedua, kata ulama, namanya khatiru haqqin ataupun lintasan malaikat. Lintasan yang benar daripada malaikat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walil maliki lammatun walil maliki lammatan, dan bagi malaikat itu ada lintasan hati pada manusia. Dan kata Nabi SAW, wa amma lammatul malak fa'i'adun bil khair wa tasdiqun bil haq faman wajada dhalika falya'lam
annahu minallah falyahmadillah. Kata Nabi SAW, bagi malaikat itu ada bisikannya, khawatir. Dan tanda bisikan malaikat itu menyuruh kita berbuat baik dan membenarkan yang baik-baik, sokong orang baik. Itu bisikan malaikat. Kita kenal siapa orang baik. Kita dapat bezakan. Kadang-kadang ada orang tak dapat bezakan antara orang yang zuhud dengan tak zuhud, antara orang yang tak nak dunia dengan nak dunia. Dia tak reti beza, walaupun pampan jelas. Yang ni tuan-tuan dengan segala kekayaannya, orang kata dia zuhud. Yang ni secara kesederhanaan, oh ni ahli dunia. Dia macam tak reti nak beza. Yang ni rumah dia sederhana, maka dia kata ini cinta dunia. Yang ni rumah tingkat-tingkat, oh ni zuhud. Dia dah tak tahu nak bezakan. Dengan gambaran begitu dia tak reti bezakan. Dia sebab dia jadi taksub buta. Yang ni jaga solat berjemaah, dia tak nampak baik. Yang ni duk salang perempuan ikut dang dia, solat jemaah pun tak ada. Oh ini baik. Ini Umar bin Abdul Aziz. Macam mana keliru macam tu? Ini tuan guru yang baik, yang jaga agama, duk mengajar siang malam, dia tak nampak baik. Yang ni duk tengok konsert tiap malam, oh ini baik. Kenapa kau tak reti nak beza benda tu? Bukankah itu benda yang mudah untuk bezakan orang baik tak baik? Yang kebanyakan masanya di masjid, ini orang baik. Sehingga Nabi kata, siapa yang melihat seorang itu ke masjid, falyashhad lahul iman, maka saksikan dia orang beriman. Maka ada kalangan manusia dia tak reti nak beza. Dia kenapa? Dia tak ada bisikan malaikat. Ni bisikan syaitan banyak. Lamatul malaik menyuruh kita buat baik dan membenarkan siapa yang benar. Dan yang ketiga kita panggil lintasan daripada syaitan, atau disebut sebagai waswas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang disebut juga sebagai nazghun. Yang juga disebut sebagai ta'ifun. Ini semua gangguan syaitan. Dalam Quran Allah menyebut, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang beriman itu yang bertakwa pada Allah, bila ia diganggu dengan lintasan syaitan, panggil ta'ifun, maka dia mengetahuinya. Oh, ini lintasan syaitan. Lalu dia pun mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang lintasan syaitan datang, dipanggil ta'ifun atau dipanggil lamatus syaitan atau nazghun, yang disebut oleh Allah dalam Quran. Dia suruh kita buat jahat. Dia suruh kita untuk melakukan kemungkaran. Bila kita nak buat baik, dibimbangkan kita. Ini sedekah nanti habis duit aku. Dibimbang. Ini nanti kalau qiyamul lail ngantuk esok hari. Padahal tak qiyamul lail pun ngantuk lah. Ni dia datangkan. Setiap kali kita nak buat benda agama, dia takutkan kita. Ini hantar anak sekolah agama tahfiz tak dapat kerja lah. Ini syaitan. Kalau kerja tak ada kaitan dengan kita sekolah mana, itu urusan lain. Ramai mana orang belajar sampai jadi pilot, lepas tu buka kedai burger. Dia rezeki dia kat situ. Dia belajar sekian-sekian bidang chemical, tiba-tiba buka restoran. Yang belajar sekian bidang itu, dia belajar bidang buat kek, tiba-tiba buka industri berat, tak ada kaitan ilmu kek dia. Tuan-tuan, apa yang kita belajar tak semestinya itu pekerjaan kita. Kerja isu lain. Sebab tu jangan kaitkan anak belajar agama tak dapat kerja. Ini bodoh punya statement. Ini bisikan syaitan. Hantar anak sekolah agama tak ada masa depan. Hantar anak baca hafal Quran tak ada masa depan. Tuan-tuan, kita patut bertuah bila anak kita hafal Quran. Anak kita pula suka hafal Quran. Tuah kita sanggup bayar berapa untuk Quran. Ini ilmu yang kekal relevan sampai bila-bila. Dan merupakan satu daripada doa kepada ibu ayah dia. Maka bisikan syaitan, setiap kali kita nak buat benda agama, dia ada cerita benda lain. Tapi kalau nak buat benda dunia, tak ada cerita tu. Bukan dah lihat kesan buruk dunia pun masih tak bimbang ulang. Yang akhirat ni tak ada pun macam dipikir berlaku, tapi masih bimbang. Itu bisikan syaitan, was-was. Yang keempat, dia panggil khatib, lintasan daripada diri sendiri. Tuan-tuan, orang yang biasa hidup macam itulah cara dia fikir. Dia dah hidup dengan cara haram, dia tak akan fikir ada rezeki halal. Dia hidup cara rasuah, dia tak fikir ada cara yang halal lain untuk dapat
sesuatu, melainkan rasuah. Ini panggil nafsu amarah dia. Tuan-tuan, kita dah biasa jenis marah. Semua benda kita fikir selesai masalah dengan marah. Ini kerana lintasan buruk kita. Sebab itu kita kena berkawan dengan baik, supaya kita lihat penyelesaian itu dengan cara lebih baik. Bila seorang terbiasa dididik dengan perbuatan-perbuatan yang tak baik, maka dia akan berfikir cara tu. Tuan-tuan dah berkawan dengan pencuri perompak, dia berfikir cara tu. Kita berkawan dengan orang soleh, orang bertakwa, kita pun fikir cara tu. Kan cara kita berfikir melihat siapa kawan kita sekeliling. Kawan-kawan membentuk nafsu kita, yang ni kecenderungan. Anak-anak kita dikawan orang baik-baik, tak ada duit nak beli motor, jom kita kerja. Kerana kebiasaan dia tak mencuri. Anak-anak kita kawan yang tak baik, tak ada motor, jom kita curi. Kita curi motor. Dia nampak penyelesaian, tak ada motor, mencuri. Yang ni nampak penyelesaian, tak ada motor, kita kerja part time, nanti dia dapat duit beli motor. Lihat bagaimana cara berfikir ni berbeza. Nafsu syahwat berbeza. Kerana cara hidup mereka, bila anak kita kita dah ajar hidup cara halal, cara baik, dia berfikir pun cara halal. Nak makanan orang, minta, jangan ambil, atau usaha sendiri sampai dapat. Jadi ajar, jangan ambil barang orang walau jatuh. Kalau tak ada orang, jangan ambil, itu bukan barang kita, pulangkan balik. Ini lintasan-lintasan yang datang berdasarkan kepada cara hidup kita. Ini panggil nafsu amarah. Dan yang kelima, kata ulama', lintasan daripada guru kita. Contohnya bila kita belajar dengan guru yang mursyid, guru yang benar-benar mendidik kita, datang lintasan tadi seolah-olah daripada bisikan guru kita. Macam dengar tok guru kita bercakap. Macam mana tuan-tuan? Kita belajar. Tuan-tuan belajar banyaklah lama tok guru. Bila tiba-tiba tuan-tuan nak buat satu benda, tuan-tuan ingat balik apa yang belajar tu. Macam tengiang-ngiang balik. Macam tuan-tuan tengiang-ngiang suara ibu, suara ayah kita. Zaman kalau kita tengok balik rumah, teringat balik ayah kita bisik. Cerita, mak kau kalau kerja sungguh-sungguh, jangan menipu. Oh, teringat. Itu dipanggil ilham atau khawatir. Tuan-tuan, kita duduk belajar dengan tok-tok guru kita, ustaz-ustaz kita. Datang ilham daripada guru tu pada kita. Maksudnya, seperti kita dengar guru kita cakap, jangan buat macam ni. Wa imma datang daripada mimpi kita, wa imma datang daripada ingatan sedar kita, wa imma datang daripada apa yang kita belajar. Dan kita ingat, ustaz kata ni haram, ni tak boleh ni. Ini yang menyebabkan Allah murka ni. Dia datang balik benda tu. Ustaz ingat masih kuliah subuh tu. Ingat masih kuliah maghrib tu. Ustaz cakap benda ni. Ini khawatir daripada guru mursyid dia. Ini 5 lintasan yang mungkin ada pada kita. Kita mungkin ada semuanya, mungkin sebahagiannya. Mungkin ada khawatir yang khusus dari cara hidup kita. Maka masing-masing hidup dengan cara apa yang mereka nak. Seperti kata Jibril AS dalam hadis kursi kepada Nabi SAW, ish ma syi'ta, hiduplah macam mana kamu nak hidup. Maksudnya, kalau kita nak hidup cara baik, nak dapat ilham baik, maka hidup cara yang bertakwa kepada Allah. Saya kita akan dapat daripada Allah, daripada malaikat, daripada orang soleh. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.